Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. And a very good day. Cubaan yang keberapa? Sangat stres. Saya kena kacau je. Okay, today is the second part for the introduction to Malaysian legal system for week 2. In which we are going to learn 5 things. We are going to describe the Malaysian judicial system, the doctrine of separation of power, the hierarchy of the court, the role of judges, and the jurisdiction of each court. Very, very short and simple je. So, the Malaysian judicial system is of course provided by the Federal Constitution, the highest, the supreme law in Malaysia, and Article 121 until 13A, in which is state the hierarchy of the court, what is judicial power, appointment of judges, meaning kalau when a judge is appointed, once a judge is appointed, the judge will always be a judge. Macam selalu cikgu, bila dah seorang tu dah panggil cikgu, forever lah dia akan jadi cikgu, macam tu lah. And also it state on the Syariah Court. Okay, in which the High Court and subordinate court, civil court tak ada power terhadap Syariah Court. Okay, kita pergi kepada second one is separation of power. Teori pengasingan kuasa, doktrin pengasingan kuasa. Pengasingan kuasa di Malaysia dia terbahagi kepada 3. Pertama, undang-undang tu digubal melalui kuasa legislatif dalam parlimen. Oleh siapa? Oleh ahli parlimen, melalui DUN. Okey. First undang-undang digubal, and then undang-undang itu dilaksanakan melalui kuasa eksekutif. So sebab itulah eksekutif ni lantikan dia adalah YDPA, Federal Government dan juga polis. Dan ketiga adalah judiciary, maknanya once undang-undang tu dah digubal, kita nak pastikan undang-undang tu dilaksanakan. Kalau berlaku pelanggaran undang-undang, kita akan pergi kepada judiciary. Eksekutif tak ada power untuk memberi hukuman kepada masyarakat. Okey. Sebab tu kes-kes dia akan terus pergi kepada mahkamah. Eksekutif tak akan handle kes. Okey. Kenapa penting separation of power? Sebab kita nak ada berlaku check and balance. Tak ada concentration of power. Tak ada veto power. Contoh kalau polis. Polis yang buat undang-undang wajib tak boleh naik motor. Okay? Semua rakyat Malaysia kena naik kereta. Tak boleh naik motor. Okay. Polis yang cakap macam tu. Dia ambil kuasa legislature. Salah. Kemudian dia kata kalau naik motor, dia nak paksa orang naik motor, satu, dia nak execute, dia akan pergi buat rondaan. Okey, itu power dia. Dan yang ketiga, kalau lah orang naik motor juga, dia akan bagi hukuman 100,000. So dia dah ambil kuasa judiciary. So berlaku bila jadi macam tu, dia akan jadi pemusatan kuasa. Jadi ramailah orang akan kena bully kan. So sebab tu kita ada 3 power separation of power ni di Malaysia. Okey. Kemudian kita berada nombor 4, hierarchy of court, hierarki mahkamah, di mana mahkamah dia bermula daripada penghulu, naik dia paling rendah penghulu, native court, naik lagi power dia, makna ranking dia tinggi sikit adalah magistrate, tinggi sikit ranking adalah session, tinggi lagi high court, naik ke court of appeal and federal court. Dia bukan daripada atas turun ke bawah. Okey, court of first instance here meaning adalah mahkamah di mana kes tu mula-mula dengar. Okey, contoh kalau kes berkaitan dengan accident dia tak akan pergi kepada penghulus court, dia akan pergi kepada sessions court. So macam mana awak nak tahu? Kita pergi kepada slide selepas ini. Okey. Yang ni awak kena ingat, superior court dengan subordinate court dia akan keluar dalam exam. Dia akan tanya superior court tu apa, subordinate court tu apa, appellate court tu apa. So appellate court adalah mahkamah rayuan. Dia ada 2 jenis macam high court dia ada appellate court and court of first instance. Sebab dia adalah appellate adalah appeal, rayuan. Dia mendengar rayuan daripada kes session. Court of first instance dia mendengar kes-kes yang berkaitan dengan hukuman mati contohnya. Okey, kita ada banyak Aku kena ingat dia punya superior mahkamah apa, subordinate mahkamah apa. Kenapa penting kita tahu hierarki ni? Supaya kes kita awak tak akan silap masuk kes. Contoh kalau kes berkaitan dengan accident, awak tak akan pergi ke federal court, awak akan pergi dulu kepada sessions court. Kalau kes-kes berkaitan dengan claim hutang bawah RM5,000, RM3,000, awak akan pergi kepada small claim division. Dalam magistrate court. Dia kena ikut turutan dia. Awak tak boleh terus pergi sampai ke atas, tak boleh. Okey.
Kita tengok kalau kes bawah 5,000 dia akan pergi kepada small claims division dalam magistrate court. Okey, di mana legal representation is not permitted sebab kos untuk you hire lawyer adalah sangat mahal. Kes awak bawah 5,000 je. Kes member tak bayar hutang kan, kes penyewa tak bayar sewa kan, you pergi kepada small claim. Jangan halal jangan, tak ada reda-reda, pergi kepada small claims court. Awak cuma isi borang, bayar fee sikit, yuran sikit, and then you buat your representation. So penting awak belajar law dalam apa bahagian awak belajar pun, diploma, entrepreneurship ke, logistik ke, sebab kita nak tahu macam mana cara untuk kita claim. Okay, first 5,000. Okay, kes 5,000 ke bawah dia pergi kepada small claims. Kalau 10,000 dia akan pergi kepada 10 tak sampai 10,000 maknanya 8,000, 9,000 dia akan pergi kepada second class magistrate. Okay, second class magistrate biasanya kes-kes yang berkaitan dengan debt lah, dengan hutang-hutang. Kalau kes berkaitan dengan jenayah, hukuman tu biasa denda 1,000 je. Lepas tu kalau penjara pun paling lama 12 bulan, biasa-biasa 6 bulan je, dan hukuman tak boleh di-combine, tak boleh di-mixkan, dicampur. Maknanya antara fine ataupun penjara sahaja. Macam hukuman tadi boyfriend pukul girlfriend, lepas tu tampar sikit kan, nak suruh masuk penjara. Penjara lah masuk bawah second class magistrate. Okay, and then kalau kes tu lebih 10,000 tapi tak sampai 100,000, so maknanya 10,000 ke atas sampai 100,000 kita akan pergi kepada first class untuk kes civil. Dalam kes berkaitan dengan jenayah, sebatan tak lebih 12, kalau penjara pun tak lebih 10 tahun, dan juga berkaitan dengan traffic offences, ni kes dadah lah. Okay, then kita pergi kepada, ingat 5, 10, 100, 1,000,000 Sessions Court. Okay, kalau kes tu lebih ada 100 ke, macam kes-kes accident, motor vehicle accident, kes-kes kalau accident you nak claim dalam 800,000 kan, you pergi kepada Sessions Court. Jangan turun bawah pergi magistrate, naik dulu, tengok dulu berapa jumlah yang awak nak minta. Okay, awak dah tahu jumlah, awak pergi kepada Sessions Court. Sessions Court juga untuk kes-kes jenayah. Kalaulah kes tu tak melibatkan hukuman mati, akan pergi ke Sessions Court. Tapi kalau dia melibatkan hukuman penjara seumur hidup, Session Court juga. Maknanya kalau kes-kes mati je, hukuman mati je, akan terus naik kepada High Court. Dia tak akan pergi kepada Sessions Court. Okay, Sessions Court juga dengar juga rayuan, kes-kes rayuan daripada magistrate. Nampak tadi kita ada second class, tak puas hati rayu naik first class, tak puas hati naik lagi ke Sessions Court, tak puas hati naik lagi ke High Court. Dia tak boleh terus pergi ke Federal Court, tak boleh terus naik ke High Court. Okay, so tadi kita dah habis subordinate court, kita pergi kepada apa nama dia, superior, Maggie Supreme kan. Superior Court, High Court, dia handle kes yang melebihi 1 juta ringgit. Okay, kalau kes-kes penceraian, nak tuntut nafkah, nak semua tu semua kos dia tinggi kan. Kes-kes bankruptcy, dia pergi kepada High Court. Kalau kriminal yang ada hukuman mati, yes, dia akan pergi kepada High Court. Appellate jurisdiction, kes-kes rayuan, dia akan mendengar rayuan daripada Sessions Court. Tapi jumlah rayuan tu tak boleh lebih daripada RM10,000. Takkanlah kes dekat RM8,000, RM5,000 tadi awak nak small claim tadi kan, awak nak claim sampai ke High Court, buang masa. Sebab kos-kos melibatkan mahkamah lah. Okay, ini adalah the superior court, mahkamah yang paling tinggi, Court of Appeal and Federal Court. Court of Appeal, dia mendengar semua kes-kes rayuan daripada yang bawah tadi, daripada High Court, daripada Sessions Court tadi. Dan Federal Court dia ada 4 kuasa dia. Pertama, original jurisdiction, maknanya dia kalau kes-kes yang berkaitan dengan kesahan undang-undang yang dibuat oleh Parlimen, atau juga pergaduhan, isu antara negeri, kerajaan negeri dengan kerajaan pusat, dia akan terus pergi kepada Federal Court. Itu original jurisdiction dia. Tak perlu pergi kepada session, tak perlu pergi pada magistrate. Naik terus kepada Federal Court.
Okay, itu original Yang kedua adalah kuasa rayuan. Dia boleh dengar apa-apa rayuan daripada Court of Appeal dan juga High Court. Kalau setakat small claims court tu nak pergi federal court ke tak baloi kan? Okay. Yang ketiga, revisionary. Dia boleh revise balik undang-undang yang dibuat oleh mahkamah. Bukan undang-undang lah. Dia boleh revise, dia boleh check balik. Betul tak keputusan yang dibuat oleh court sebelum ini, Court of Appeal sebelum ini. Okey, dan yang keempat adalah kuasa untuk memberi nasihat kepada YDPA, di mana kalau ada apa-apa isu, Federal Court boleh memberi nasihat. Ingat Federal Court dia ada 4 jenis kuasa. Okey. Syariah Court, macam kita cerita tadi, dia level dia pun ada sama macam Civil Court juga, tapi hanya untuk Muslim dan dia hanya deal dengan yang listed ni sahaja. Okay, criminal offences under Islamic law, benda-benda yang macam tangkap khalwat, zina tak masuk perkahwinan, penceraian, maintenance. Okay. Syariah Court in Malaysia is only for Muslim. So awak tengok dia punya level of power tadi, kalau macam High Court boleh bagi sebatan, boleh sampai 12 sebatan, tapi Syariah Court 6 je. Fine, denda. Kalau macam civil court boleh pergi sampai 1 juta lebih kan? 1 juta ke atas. Tapi denda kita hanya RM5,000 sahaja di bawah Syariah Court. Dan penjara hanya sampai 3 tahun sahaja. So kalau macam suami tak bayar nafkah kat isteri, boleh kena penjara ya. Tapi maksimum hanya 3 tahun sahaja. Okay. Can hudud be applied in Malaysia through Syariah Court? The answer is no, because the list of offences, minum arak tak ada dalam kuasa yang diberi oleh Federal Constitution. Berzina pun tak ada, kes-kes murtad pun tak ada. So, if you do that, you minum arak, you berzina, you buat complete you minum arak, berzina, mencuri tak boleh, mencuri ada dalam penal code. Melahirkan anak haram ada ke tak dalam, semua tak ada dalam penal code, so tak jadi kesalahan lah. Okay, all of that tak boleh dikenakan hukuman di Syariah Court di Malaysia. Sebab tak ada, Syariah Court tak ada power. So macam mana you nak apply? You kena ubah Federal Constitution melalui two-third majority. Kalau tak boleh ubah, macam tu lah ceritanya. So you tak boleh kena denda, tak kena hukuman di dunia, tapi akhirat itu tetap ada. Okay. So next kita pergi kepada Court of Special Jurisdiction. Maknanya mahkamah yang ada kuasa-kuasa yang special ni. Kita ada 5 jenis. Special Court, mahkamah yang special untuk raja saja, golongan bangsawan sahaja. Tapi yang boleh bawa kes adalah hanya rakyat Malaysia. Orang luar tak boleh. Okay. Kemudian, so dia kata no action to be instituted against YDPA or ruler. Maknanya tak boleh nak bawa saman tanpa kebenaran AG, Attorney General. Di mana kalaulah dalam mahkamah special court tu dia dah kata dia kata raja tu salah, so raja tu akan dibuang, dia tak akan jadi raja dah. Maknanya beratlah, maknanya kesalahan tu kan. Okay. 93 ni adalah jasa Dr. Mahathir lah. Sebab isu tentang Sultan Johor, dia pukul dia punya caddy tu sampai mati. Sedih kan? Kemudian kita pergi kepada daripada special court, kita pergi pada Court of Children. Court of Children untuk budak kanak-kanak, mahkamah untuk kanak-kanak, di mana dia akan dengar semua kes yang berkaitan kanak-kanak di bawah umur 18 tahun. So saya dah listkan siapa yang kena ada kan. Orang luar tak boleh tengok, hanya orang berkaitan sahaja. Lepas tu tak boleh nak guna perkataan orang yang salah, bersalah kan. Orang kena tuduh tak boleh. Hukuman tak boleh cakap. Okey. Kemudian kalaulah budak tu yang buat salah tadi, bunuh orang contoh kan, dia pukul orang ke, kalau kena penjara pun kalau umur dia 14 tahun ke atas. 14 tahun bawah tak boleh masuk penjara. Okay, so boleh baca list dia. Kalau dalam special Court of Children,
Macam kita tahu dia tak akan masuk penjara kanak-kanak, tak ada, tapi kita ada Handegani. Okey. Industrial Court, Mahkamah Industri, ini berkaitan dengan kes-kes industri lah. Native Court berkaitan dengan orang asli, ini hanya di Sabah dan Sarawak sahaja. Martial Court hanya untuk tentera sahaja. So sebab tentera ni benda sulit kan, so kita rakyat umum tak akan tahu masalah dalam tentera tu, so hanya dia orang akan bincang kes tu dalam mahkamah tentera sahaja. So the last one, judges. Judge, hakim dalam Malaysian Court ni dia ada nama dia. Okay, kalau macam Federal Court dia ada panggil Chief Justice. Kalau Chief Justice of Federal Court, kalau Court of Appeal dia panggil sebagai President of Court of Appeal. Kalau High Court dia panggil Chief Justice CJ of Malaya. Kalau Magistrate dia akan sebut Magistrate je, Hakim Mahkamah Magistrate. Dia sebut Magistrate macam tu je. Okay, apakah peranan hakim dalam mengenal pasti segala undang-undang tu? Okey, sebab Parlimen buat undang-undang, tapi yang akan interpret, yang akan menafsirkan segala undang-undang tu adalah judge. So judge ni dia ada power dia boleh dia ada dua cabang cara baca undang-undang. Okey, sebab satu perkataan dia boleh ada dua makna. Macam biasa kan, macam awak cakap bahasa Terengganu, kalau binatang is binatang. Kalau natang ada makna lain pula. Kalau macam natang ni, natang tu macam marah sangat kan. Kalau natang ni, bodoh menatang ni, dia lain pula. So satu perkataan tu dia minta maaf lah bahasa yang agak tu kan, itu bahasa Terengganu lah. Kalau bahasa Johor apa saya lupa okey. So itu macam siapa yang akan interpret setiap penggunaan bahasa tu, itu adalah kuasa hakim. So cara dibaca ada secara literal dan secara purposive. So kalau literal, dia tengok juga perkataan tu, dia ambil pendekatan secara literal, apa yang dibaca itulah dia, macam tu. Purposive dia akan tengok lebih daripada perkataan dalam aktalah dalam undang-undang. Okey. Setakat ini belum keluar lagi exam, kita berdoa lah semoga tak keluar ya. So itu sahaja as a conclusion. Bila tengok video, awak boleh buka balik dalam SIDOS nota ni, awak buka balik video yang saya beri. Itu sahaja for today. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, and see you again.